Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan tunjukkan sedikit tips tentang penggunaan Explorer di dalam Microsoft 10. Ini untuk pengguna Microsoft sahajalah. Okey, adakah desktop anda seperti ini ataupun macam ini? Okey, kebanyakan daripada kita memang menyimpan banyak files di desktop bertujuan untuk kita senang capai pada waktu yang kita perlukan. Tetapi perlu kita ingat yang jika menyimpan terlalu banyak files di desktop, so tujuan asalnya tidak akan tercapai. Dan keduanya, kebanyakan laptop pada waktu sekarang sudah mempunyai partition hard disk D, E dan sebagainya. So simpanlah kerja anda di D dan kurangkan penggunaan simpanan data di C supaya jika komputer anda ada virus dan sebagainya, anda boleh format C sahaja dengan menyimpan masih lagi data-data anda boleh diselamatkan di D. Okey, dan seterusnya penggunaan C yang banyak mungkin akan mengganggu kecepatan komputer anda. Okey, so kita lihat sedikit desktop saya. Okey, kurangkan kita nampak filesnya sudah disimpan di partition di D dan saya kurangkan icons yang terlalu semak dan banyak di desktop ini. Okey, kita lihat dulu Windows Explorer. Okey, ini adalah paparan asas Windows Explorer. Jika saya klik pada desktop, dia akan paparkan file-file yang berada di bawah desktop di sini. Okey, seterusnya jika anda ingin memindahkan file kepada folder yang sepatutnya, anda boleh right click, cut dan paste. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya adalah anda boleh drag and drop kepada folder yang dikehendaki. Okey, cuma anda perlu tahu yang bila kita menggerakkan mouse di sebelah sini, anda boleh lihat ada arrow di sebelah nama folder tersebut, dan ini adalah untuk mencari di mana files yang kita akan simpan di untuk cut, paste ataupun untuk create shortcut link. Okey, sebagai contoh di dalam desktop ini, so jangan klikkan nama files yang kita ingin pindahkan. Kalau saya klik nama files ini, dia akan tunjukkan senarai files yang berada di folder tersebut. Cuma untuk sekarang saya perlu memindahkan file-file di desktop kepada tempat yang sepatutnya. Okey, untuk contoh ini saya lihat ada dua file yang saya ingin pindahkan, iaitu file PDF dan juga file video ini. Okey, so saya cuba pindahkan file ke tempat yang sepatutnya di sebelah kiri. Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda cari dahulu di mana file tersebut ingin dipindahkan. Sebagai contoh, saya ingin pindahkan file PDF ini kepada folder di sini. Okey, so saya akan dragkan file PDF ini. So anda perhatikan bila saya dragkan file ke di folder ini. Okey, anda perhatikan arahan di bawah icon file tersebut ada copy to. So saya tak nak copy file ini akan duplicate file tersebut, dan apa yang saya nak adalah untuk memindahkan file ataupun move. So saya perlu drag. Okey, saya ulang balik. Saya perlu drag ke folder, seterusnya saya tekan shift dan dia akan ubah. Cuba lihat arahan di bawah ikon move to folder tersebut, dan saya lepaskan mouse. Okey, so kita lihat file tersebut telah dipindahkan dengan jayanya.
Okey, kita dah pindahkan satu file. Okey, macam mana dengan lebih daripada satu file? So, kita boleh select dua-dua file ini menggunakan button control dan select kedua-dua file, dan sama juga kita drag. Okey, sebelum itu kita cari dulu folder yang kita nak pindahkan. Okey, so saya akan pindahkan ke kedua file ini ke folder ini. Okey, saya akan tarik kedua-dua file dan tekan shift dan lepaskan mouse. Okey, so dah ada file ini, so saya replace saja, nampak ada duplication. Okey, so saya dah pindahkan kedua-dua file itu kepada folder yang berkenaan. Okey. So kadang-kadang kita perlu juga letakkan file tersebut di desktop. So apa yang perlu anda buat adalah anda hanya perlu createkan shortcut kepada file tersebut. Okey, sebagai contoh, saya nak letakkan ini sebagai shortcut ke desktop. Okey, so cara pertama adalah anda right click dan send to desktop, create shortcut. Okey, so itu shortcut akan menghasilkan satu file yang bersaiz kecil. So bermakna jika ada virus ataupun Windows corrupt, anda boleh menyelamatkan file yang asal dan anda hanya format C, dan yang hilang hanyalah file shortcut. Okey, so cara kedua adalah anda drag ke desktop dan anda tekan button alternate. So perhatikan arahan di bawah ikon file tersebut, create link, bukan lagi move, dengan menggunakan button alternate. Shift untuk move dan alternate untuk create link. Dan lepaskan mouse, so kita nampak ada satu shortcut key di sini, shortcut file. Maksud saya ada shortcut file di sini yang hanya beberapa kilobyte saja jika saya cekkan file size-nya. Okey, so kita nampak lihat 4 kilobyte sahaja. So ini adalah bukan file yang asal, hanya hyperlink sahaja kepada file yang asal. Okey, so itu caranya jika anda memang perlukan file tersebut dilinkkan di desktop. Tetapi kadang-kadang anda perlu linkkan file kepada folder yang lain, bukan di desktop. So caranya adalah sama. Okey, tips seterusnya adalah jika anda tersalah delete ataupun tersalah drag dan sebagainya, anda boleh tekan butang undo di di quick access toolbar di atas ini. Okey, saya enlargekan. So kat sebelah atas ini adalah quick access toolbar. Okay, alright. So sebelah sini adalah quick access toolbar. So anda boleh turunkan quick access toolbar ini ke bawah dengan menggunakan show below the ribbon. Okay, so lebih senang jika ini di bawah ribbon. So apa maksud ribbon? Ribbon ini adalah di bahagian atas. So kita ada file, home, share dan view. So secara defaultnya semua ribbon ini di minimize. So, saya memberi tips khususnya, kita onkan sentiasa ribbon ini dengan menggunakan button di sebelah kanan ini. Okay, so klik this button dan anda dapat lihat ribbon sentiasa dipaparkan di atas sini, dan kita ada quick access toolbar di bawah ribbon. So macam saya cakap tadi, kalau anda tersalah melakukan delete ataupun drag and drop kepada tempat yang salah, anda boleh onkan undo dan redo di sini. Okay,
saya besarkan. So kita ada undo, redo. So delete saya tidak sarankan anda on, sebab kita tak nak kita terdelete file secara tidak sengaja. Okay, so onkan kedua-dua ini. Okay, so anda boleh tekan undo or redo jika ingin ulang balik ke tempat yang asal. Okay, seterusnya saya ingin menerangkan tentang ribbon. Okay. Di sebelah bahagian view, tips khususnya adalah anda perlu tick item checkbox dan juga file name extension, dan juga anda onkan detail pane untuk menunjukkan apa details ataupun apa maklumat tentang file yang anda pilih. Okay, so saya onkan detail pane, so dia akan nampak ada satu ruang tambahan di sebelah kanan sini. Okay, sebagai contoh saya klik file ini, kita akan nampak detail ini adalah satu shortcut file dan dimodify pada 21/6 pukul 3 pagi. Okay, so untuk item checkbox saya onkan dan file name extension. So apa fungsi button item checkbox ini? Kadang-kadang anda perlu select beberapa file yang tidak dalam keadaan berturutan. Okay, so kita boleh check button ini bila saya letakkan mouse. So ada button checkbox. So berbanding dengan anda tekan control dan select, so fungsinya adalah sama. So untuk mengurangkan kita tekan keyboard, kita boleh tekankan checkbox untuk memilih multiple files ya. So, dan seterusnya anda boleh bagi arahan kepada file ini untuk delete, move, drag dan sebagainya. Okay, so hopefully semua tips yang saya dah bagi untuk gunakan File Explorer dalam Microsoft 10. Saya harap anda dapat menyusun file kerja anda dengan lebih teratur dan senang dicapai pada waktu yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.